Okay, dengar katanya. Ustaz lagi bagus je. Kita memang nak banyak lah sama dia tunggu-tunggu. Ini bagus. Ini dah berapa lama dah. Bila Ustaz ganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى حضرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرات آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعشيرتنا ومعلمينا ومن لهم حقوق علينا شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Pengerusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid atau surau diri jemaat masjid itu, yang berbahagia tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama tempatan, ustaz-ustaz, seterusnya tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari ini Allah himpunkan kita sekali lagi untuk solat Jumaat bersama-sama. Mudah-mudahan Allah bagi kita ganjaran yang setimpal dengan usaha kita ni untuk datang untuk solat berjemaah. Bila lagi Jumaat, setiap kali kita solat Jumaat akan dikira sebagai solat berjemaah, kerana hukumnya wajib berjemaah ya, itu Jumaat. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang-orang takwa. Bila kita menjadi orang bertakwa, baru ada jaminan keselamatan kita di dunia dan juga di akhirat. Nak jadi orang bertakwa, buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Segala, dengar kita segala tu. Buat segala yang disuruh, tinggalkan segala yang dilarang. Dengan buat yang disuruh dan buat juga yang dilarang, itu bukan takwa. Itu mencampur aduknya hak dengan yang batil. Allah larang tu. Wala talbisul haqqa bil batil, kata Allah. Jangan kamu campurkan yang hak dengan yang batil. Nah, yang suruh dibuat, yang larang tinggalkan. Betul, Allah datang dengan 5 hukum. Yang pertama wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunat, yang keempat makruh, yang kelima harus. Kelima-lima hukum ini hendaklah kita laksanakan dalam hidup kita, dalam segenap aspek kehidupan, apa saja. Tak terlepas daripada 5 hukum ni. Baik tuan-tuan, untuk tengah hari ini kita bicara tentang perkara-perkara yang menjadi rahsia kepada Allah SWT. Bukan semua Allah bagi tahu kepada kita. Ilmu kita ni sebenarnya setakat mana yang diizinkan oleh Allah Taala saja.
Sebenarnya ilmu itu sikit. Allah berkata dalam Quran, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan aku tidak utuskan kamu ilmu itu melainkan hanya sedikit saja. Sikit aja. Itulah ilmu yang dikongsi oleh semua manusia dalam dunia. Profesor ilmu itu juga, cendekiawan ilmu itu juga, ulama-ulama ilmu itu juga. Sikit aja, tak banyak. Berbanding dengan ilmu Allah tu, maha luas. Allah mengetahui segala-galanya. Yang nyata, yang ghaib semua Allah tahu. Alimul ghaib wa syahadah. Benda yang ghaib, yang nyata semua Allah tahu. Kemudian di antaranya adalah perkara-perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala. Hanya Allah saja yang tahu. Yang lain tak tahu. Malaikat tak tahu. Manusia tak tahu. Nabi tak tahu. Rasul tak tahu. Wali tak tahu. Hanya Allah saja tahu. 10 perkara yang menjadi rahsia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang pertama, Lailatul Qadar. Kita lalu dulu. Lepas baru kita ulang satu. Tak sempat habis. Tak sempat tidak. Yang pertama, Lailatul Qadar. Jangan sebut malam Lailatul Qadar. Kalau malam Lailatul Qadar artinya malam Qadar. Banyak mana malam Qadar tu. Sedangkan Lailatul Qadar tu berapa malam? How many nights? Only one. Jadi jangan sebut malam Lailatul Qadar. Tapi kita pun ada sebut malam Lailatul Qadar. Tak betul tuan-tuan. Nak sebut Lailatul Qadar ataupun malam Qadar. Itu menjadi rahsia Allah. Yang kedua, keredaan Allah terhadap mereka-mereka yang taat. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu. Sama ada Allah redha ke tidak kepada kita. Kita dah taat, kita dah buat segala yang suruh, tinggalkan segala yang dilarang. Allah redha ke tidak, itu kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang kedua. Yang ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Orang yang tak buat apa yang disuruh oleh Allah Ta'ala atau membuat apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala, Allah murka. Tapi dia tak tunjuk kepada kita. Di akhirat semua tahu. Di dunia ini jadi rahsia kepada Allah Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang keempat, nama-nama Allah yang banyak tu. Yang 99 nama tu sebut dalam Quran tu. Yang dipanggil dengan Asma'ul Husna. Nah, yang mana satu jadi pilihan Allah. Bukan 99 saja, berkata-kata. Tapi yang mana satu antara berkata-kata itu jadi pilihan Allah, itu rahsia Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima, semayang. Semayang 5 waktu. Yang mana satu jadi pilihan Allah Ta'ala. Subuh ke, zuhur ke, asar ke, maghrib ke, isyak, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah, yang keempat, yang pertama tadi Lailatul Qadar. Yang kedua, keredaan Allah terhadap kepada mereka-mereka yang taat kepadanya. Ketiga, kemurkaan Allah terhadap mereka-mereka yang derhaka kepadanya. Yang keempat, semayang. Yang mana satu jadi pilihan Allah Ta'ala, kita tak tahu. Yang kelima, takdir. Kita jadi kita ni. Kita tak tahu, hanya Allah yang tahu apa yang akan berlaku pada diri kita. Kita tak tahu. Yang kelima. Yang keenam, jodoh. Yang mana satu jodoh kita tak tahu. Hanya Allah saja tahu jodoh kita ni. Ada jodoh kita ada jodoh. Itu rahsia dari Allah Ta'ala. Yang ketujuh, wali-wali. Hanya Allah saja yang tahu. Kita tak tahu wali-wali Allah tu. Itu yang ketujuh. Yang ke-8. Yang ke-8 apa? Nak kira ya. Yang ke-8 wali tadi ya. Yang pertama Lailatul Qadar, yang kedua redha Allah, yang ketiga murka Allah, yang keempat semayang, yang mana satu jadi pilihan Allah. Yang kelima nama-nama Allah. Allah ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke Al-Ghafur ke, itu nama-nama Allah yang banyak yang kita selalu nyanyi gitu. Nas'aluka ya man huwallahul ladzi. 99 ada dalam Quran tu. Yang mana satu jadi utama yang dipilih Allah, kita tak tahu. Hanya Allah yang tahu. Yang keenam, takdir. Ketentuan Allah tentukan kita ni jadi apa. Kita tak tahu. Saya bukan tahu saya jadi saya, tuan-tuan bukan tahu tuan-tuan jadi tuan-tuan. Allah yang tahu.
Itu yang keenam. Yang ketujuh, jodoh. Nah, ada yang ada jodoh, ada yang sampai mati tak dapat jodoh. Allah menentukannya. Yang ke-8, wali. Wali itu dia sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Nanti kita ulas satu persatu insyaAllah. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita aja mengatakan dia itu wali. Yang 8. Yang ke-9, tarikh mati. Siapa tahu tarikh mati dia? Betul tak? Bila dia akan mati? Tarikhnya berapa bulan? Siapa yang tak tahu? Saya yang tak tahu tarikh mati. Tapi yang tahu tetap mati saja. Tarikh tak tahu. Yang ke-9, tarikh mati. Yang ke-10, bila berlaku hari kiamat. Tak tahu kita. Bila berlaku hari kiamat, tak tahu. Itu 10 perkara. Ingat tu. 10 perkara yang menjadi rahsia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dia aja seorang yang tahu. Malaikat-malaikat tak tahu, rasul-rasul tak tahu, lebih-lebih Nabi Muhammad kita pun tak tahu juga. Sahabat-sahabat tak tahu. Jin-jin tak tahu. Yang tahu hanya dia seorang. Kita ambil ulang balik. Yang pertama, Lailatul Qadar. Dia yang kita tahu dia hanya ada di bulan Ramadan. Kita tahu ya. Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Macam-macam teori-teori mereka yang nak menyatakan Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan malam 10 malam terakhir. Ada yang mengatakan malam-malam ganjil. Ada yang mengatakan tengok hari puasa tu hari apa. Kalau puasa tu hari Sabtu, Lailatul Qadar malam ini. Kalau puasa tu hari Ahad, Lailatul Qadar malam ini. Betul. Itu teka-teka ataupun agakkan ulama-ulama. Kepastian yang tahu siapa? Hanya Allah saja yang tahu. Kita tahu Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan dan fadilatnya besar. Dapat pahala seolah-olah dia beribadah 1000 bulan. Lailatul Qadr khairum min alf syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. 10 apa? 1000 bulan. Yang kita tahu. Itu aja. Bila entah Allah hanya yang tahu. Sebab itu tuan-tuan dan saudara sekalian, kalau hendak dapat Lailatul Qadar, jangan tunggu 10 malam terakhir. Jangan tunggu malam-malam ganjil aja. Tiap-tiap malam. Bermula dari malam 1 Ramadan sampai malam raya. Sentiasa dapatlah kita fadilat Lailatul Qadar. Itu bagi yang rajin. Bagi yang malas, penyegan. Jadi apa? Perak tulang. Dia paling koman, paling kudi, paling koyok, paling tak guna. Dia dapat semayang isyak dan subuh berjamaah. Dapatlah fadilat Lailatul Qadar. Nak ke tak nak? Buatlah. Jangan tinggalkan subuh dan isyak berjamaah. Yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua yang menjadi rahsia Allah ialah murka Allah. Bukan murka, redha Allah terhadap orang-orang yang taat. Macam tuan-tuan yang rajin semayang tu. Allah redha ke tak? Kita tak tahu. Kalau sekali semayang 20 kilo emas ke, boleh tahan lah. Kali semayang apa namanya, sejambak duit tu kena 500 ringgit ke, boleh tahan lah. Ini tak ada, kupang tak ada. Tapi Allah redha ke tidak, di akhirat baru kita tahu Allah redha atau tidak. Di dunia ni kita tak tahu. Sebab tu kadang-kadang ada orang semayang tapi hidupnya miskin. Semayang rajin tapi hidupnya miskin, ada tak? Semayang rajin tapi dia berpenyakit, ada tak? Ada juga. Semayang rajin dia macam-macam masalah dia. Cacat lah macam-macam. Mata buta lah, telinga pekak lah, macam-macam. Padahal dia rajin semayang. Itu rahsia Allah Ta'ala ya. Redha Allah Ta'ala itu adalah rahsia darinya. Di akhirat itu baru kita tahu. Orang OKU di dunia ni kalau dia taat perintah Allah, di akhirat itu OKU juga kan? Di dunia dia OKU tapi dia sentiasa berbakti kepada Allah Ta'ala. Di akhirat itu dia akan jadi keadaan yang sempurna. Lebih lagi dia syurga. Semua bagi orang lelaki ni kalau masuk syurga tu, kalau semua ni masuk syurga, dia akan jadi secantik Nabi Yusuf. Ndak kata ndak secantik Nabi Yusuf. Bukan rupa Nabi Yusuf, secantik Nabi Yusuf. Lain Zaid lah. Haji Karim bukan Haji Karim lah, tapi secantik Nabi Yusuf. Kalau semua rupa Nabi Yusuf mana kena?
Ini hanya di akhirat kita sudah, di dunia kita tahu. Itu kedatangan Allah. Yang kedua, kemurkaan Allah Ta'ala bagi mereka-mereka yang derhaka. Dalam dunia ini banyak orang derhaka. Banyak semayang tanda, puasa Ramadan tanda. Ada yang rajin mencuri, ada yang rajin merompak, ada yang menari je kerjanya, ada yang minum arak je kerjanya. Ada yang ngumpat orang je kerjanya, ada yang menghina orang kerjanya. Allah murka yang jenis itu, tapi Allah tak tunjukkan kemurkaannya. Kita tak tahu. Nah, kalau sekali tak semayang, cabik telinga sebelah, macam? Kali tak semayang, rompong hidung separuh macam? Penuh dalam masjid ni. Tapi Allah tak tunjukkan kemurkaannya. Di akhirat esok siap. Baru dia tahu ya. Dalam dunia ni dia berani lantak dia tak ada aku sampai masuk neraka. Ombul anda ni. Ingat neraka tu apa? Kamu surah ni kan? Neraka tu. Agak-agak tuan-tuan duduk dalam neraka tu boleh tetap duduk macam sekarang ke? Punggung tu boleh tetap di tempat di lantai. Dalam neraka punggung tuan-tuan tu boleh tetap di lantai tu ke? Apa jadinya? Mengelejat, mengelupur. Karena neraka tu lantainya panas, dindingnya panas, atapnya panas, udaranya panas, pakaiannya panas, makanannya panas, minumannya pun panas. Tak boleh lalu nuhuk angkat tangan, dia nak angkat gambar mana orang lalu nuhuk. Itu dah. Jadi kemurkaan tu hanya kita dapat di akhirat. Kemurkaan Allah tu hanya ada yang kita tahu di akhirat, baru tahu. Udah masuk neraka baru terkik. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kita cerita begini tau. Rabbana, wahai Tuhan kami, absarna, kami dah lihat, kami dah tengok neraka tu dahsyatnya. Api yang menggunung-gunung. Api itu kena besi, cair besi tu. Kalau api itu kena berkayu, rentung kayu tu. Kalau api itu kena daging manusia, habis hancur daging manusia tu, jadi habuk. Wa sami'na, dan kami dah dengar cerita pekik dalam neraka tu. Aduh. Ayoyo, mana tu? Ayoyo tu mana? Orang India lah. Atau ayah, mana tu? Di mana? Di Beijing. Lagi apa? Oh my God, I cannot stand this. Orang mana tu kan? Orang Malaysia lah. Ya. Bukan orang Amerika lah. Begitulah. Wasamina farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Nak balik ke dunia. Kenapa nak balik dunia? Nak amal solehan, nak beramal dengan amal soleh. Inna muqinun, sekarang kami dah yakin benar ya Allah. Ya, yakin benar. Inna muqinun. Jadi itu neraka. Jangan main-main jadi gurauan neraka tu. Dia jadi gurauan neraka tu. Jangan. Jadi kemurkaan Allah tu hanya Allah sedar di akhirat. Allah bagi tahu kita di akhirat. Allah dah tahu bukan hanya Allah sedar di akhirat saja, salah sebut tadi tu. Allah bagi tahu kita hanya di akhirat, bukan di dunia ni. Di dunia kita tak tahu. Tak ada tanda-tanda kemurkaan Allah Taala juga. Padahal dia derhaka tapi kaya raya. Ada tak? Ada tak orang derhaka tapi kaya raya? Ada. Derhaka tapi sihat walafiat. Ada tak? Ada. Dia kaya raya apa ni? Derhaka tapi mulia. Allah yang tahu, kita tak tahu. Itu. Yang keempat, semayang. Yang mana satu jadi pilihan Allah, kita tak tahu. Ya, ulama mengatakan semayang subuh begini-begini fadilatnya, semayang isyak begini-begini fadilatnya. Tapi sebenarnya Allah saja yang tahu mana satu keutamaan di sisi Allah SWT. Allah sebut dalam Quran apa? Hafizu ala salawati salatil wusta. Peliharalah kamu 5 waktu semayang itu dan semayang yang pertengahan. Semayang yang pertengahan telah jadi perbincangan antara ulama-ulama. Kerana semua jenis semayang tu boleh jadi yang pertengahan. Ya, zuhur kejap ni Jumaat ni ke zuhur lah. Dia pertengahan antara asar dan subuh. Jadi, ya ke dah? Asar pertengahan antara zuhur ni dan juga maghrib kan?
Maghrib pertengahan antara asar dan isyak. Isyak pertengahan antara maghrib dan subuh. Semua boleh jadi pertengahan. Jadi perbincangan yang mana satu. Jadi itu rahsia Allah Ta'ala tu. Kita tak tahu. Yang disuruh kita semayang 5 waktu tu jangan tinggal pun satu-satu waktu. Jangan pilih-pilih. Yang ni semayang, yang ni tak, yang ni tak buat, yang ni buat. Jangan. Buat semua. 5 waktu tu. Pelihara. Kerana kalau orang siapa memelihara berjemaah 5 waktu tu Allah akan bagi dia macam-macam fadilat. Lain kali insyaAllah cerita fadilat semayang berjemaah 5 waktunya. Itu dia. Yang mana satu pilihan Allah kita tak tahu. Yang kelima, nama-nama Allah banyak. Beratus-ratus nama-nama Allah tersebut dalam Quran 99 nama. Ada tak kita nyanyikan dalam Quran tu? Nas'aluka ya man huwa Allahul ladzi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim al-malikul quddus salam sampai habis. Yang mana satu jadi pilihan Allah kita tak tahu. Allah saja yang tahu. Ya, Al-Malika, Al-Quddus ke Ar-Rahman ke Ar-Rahim ke kita tak tahu. Yang tahu ada 99 nama dalam Al-Quran. Barang siapa menghafalnya dan menghafaznya, bukan hafal saja, hafaz, memeliharanya. Dia dijamin masuk ke dalam syurga. Siapa tak nak masuk syurga? Angkat tangan. Siapa nak masuk neraka? Angkat tangan. Angkat tangan. Sini nak gambar mana orang nak. Dari mana satu pilihan Allah kita tak tahu. Allah hanya yang tahu ya. Nama-nama Allah. Kemudian yang kena takdir, ketentuan dari Allah kita tak tahu. Saya jadi saya ni, saya bukan tahu bahawa saya ni jadi saya. Tapi Allah dah tentukan saya jadi saya. Okey, alhamdulillah. Kita terima. Redha kita dengan ketentuan Allah Taala. Tapi tak, padahal kita tak tahu. Dari kecil saya tak tahu bahawa saya ni jadi saya. Tuan-tuan pun tahu ketentuan jadi tuan-tuan. Tahu, siapa dah tahu? Dah nganggur tu, tahu tak? Tahu ke? Mana siapa tahu? Siapa tak tahu? Ketentuan kita tu Allah yang menentukan. Tak ada siapa yang menentukannya, Allah saja menentukan. Nak pejam, kan? Terlewat orang. Langsung tak dapat ceramah pula. Rusak kita ni. Lepas ni. Sikit lagi, boleh sikit lagi. Itu takdir ya. Yang ketujuh, jodoh. Siapa jadi jodoh? Ada orang daripada muda sampai dia mati tak ada jodohnya. Ada tak? Ada orang jodohnya banyak. Seorang-seorang. Kerana jodoh itu siapa yang menentukannya? Allah Ta'ala. Allah yang menentunya. Kadang-kadang cari tak jumpa jodoh juga. Kadang-kadang carinya ni ada nak itu macam-macam tak ada juga. Kerana jodoh itu ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setengah orang banyak jodohnya. Itu yang ke-7. Yang ke-8 apa? Wali. Ini wali ini kita tak tahu sebenarnya tau. Wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kerana dia kalau wali dia mesti tawadhu', mesti merendahkan diri, tak ada ego, tak ada sombong, tak ada act. Tak ada takabur. Kerana dia wali itu mesti sifat-sifat mahmudah ada pada dia. Dia tawadhu', syukur, redha dan sebagainya. Dia tak tahu bahawa dia itu wali. Kalau dia ngaburkan aku ni dah dilantik jadi wali, itu bukan wali, itu kuali kan, tahu? Dia bukan wali. Kita hanya mengatakan dia itu wali berdasarkan ilmunya, berdasarkan hikmahnya, berdasarkan ibadahnya, berdasarkan akhlaknya, kita mengatakan dia itu wali. Macam Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kan tahu dia itu wali, kita mengatakan dia itu wali. Yang sebenarnya wali itu rahsia Allah Taala. Kita mengatakan wali macam-macam. Habib Noh tu wali lah. Lagi apa? Baru-baru ni di Kedah ada apa? Pak Sumit apa namanya? Ada orang kata dia Pak Patih. Jadi wali. Kita yang mengatakan dia sendiri dia tak tahu bahawa dia itu adalah wali. Kalau ada lah bulan depan datang satu orang dari kampung tu mengatakan teman dah lantik jadi wali gitu. Apa tak? Apa buat? Tuan-tuan? Apa buat? Cari penyapu. Halau balik kampung. Kerana Allah saja yang tahu dia jadi wali. Yang ke-9, tarikh mati. Kita tak tahu bila kita mati. When is your date of your death?
Bila tarikh kematian tu dah tahu kita. Bagi tahu, saya nak catat, nak kat gambar. Nah, kita tak tahu. Cuma dia pasti akan berlaku. Allah kabar dalam Quran apa? Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Kalau boleh nak lari dari mati, ya kedah. Pening sikit dalam cari penada. Jangan mati lah tu. Tapi mati tu ke. Ya, semua akan mati. Raja mati, rakyat mati, pemimpin mati, pengikut mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Orang masyhur mati, orang tak ternama pun mati. Semua mati. Tapi tak tahu tarikh bila. Dan yang ke-10 tarikh hari kiamat. Bila berlaku hari kiamat kita tak tahu ya. Nabi pernah ditanya oleh Jibril, bila berlaku hari kiamat? Apa jawab Nabi? Orang yang bertanya dengan orang yang ditanya dua-dua tak tahu. Semua tak tahu. Orang ditanya tak tahu, Nabi tak tahu. Orang tanya tu, Jibril pun tak tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Bila berlaku hari kiamat tak tahu. Tapi tanda-tanda ada. Tanda-tanda ada. Tapi kita tahu bila tarikhnya. When is the date for the day of eternity? Bila? Bila tarikh matinya? Tarikh hari kiamat. Siapa tahu kata? Tak ada siapa yang tahu. Ini rahsia Allah Ta'ala. Itu 10 perkara yang menjadi rahsia Allah Ta'ala ya. Ulang kali. Soal penutup. Yang pertama, Lailatul Qadar. Yang kedua, redha Allah Ta'ala kepada mereka yang taat. Yang ketiga, murka Allah Ta'ala kepada mereka yang derhaka. Yang keempat, semayang. Yang mana satu jadi pilihan Allah antara 5 waktu semayang tu. Yang kelima, nama-nama Allah yang banyak tu. Yang mana satu jadi pilihan Allah. Allah yang tahu, kita tak tahu. Ar-Rahman ke, Ar-Rahim ke, Al-Wadud ke, Asy-Syakur ke. Allah. Al-Ghafur ke. Allah yang tahu, kita tak tahu. Yang keenam, takdir. Mujur oleh Allah jadikan kita ni kita. Boleh tak Allah jadikan saya ni pengedar dada? Kita pun tahu. Allah yang tahu. Boleh tak Allah jadikan saya ni penyanyi rock? Boleh tak? Penyanyi rock tak ada bunyi cakap apa tengah hari. Hanya Allah yang tahu. Tuan-tuan mau itu juga. Allah yang tahu. Itu takdir. Yang ketujuh jodoh. Yang ke-8 wali. Jadi wali itu sebenarnya wali itu sendiri tak tahu bahawa dia itu wali. Kita yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu wali, Rabi'atul Adawiyah itu wali, Imam Syafi'i itu wali, Imam Hanafi itu wali, Maliki itu wali, Hambali itu wali. Kita yang mengatakan berdasarkan pada ilmu dan ibadah dan akhlak. Padahal wali itu sendiri dia sedar dia merasakan diri dia itu orang berdosa. Dia merasakan diri dia itu bukan wali. Dia orangnya rendah, merendahkan diri. Kalau dia meninggikan diri bukan wali namanya. Itu wali. Yang ke-9 tarikh kematian dan yang 10 tarikh berlakunya hari kiamat. Sekian dulu tuan-tuan berkat Nabi Masir. Minta maaf terlebih sikit. Sekian dulu aqul qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Ustaz. Nama saya minta maaf tak kenal. Siapa? Syarul Azhar. Ustaz Ojo. Ustaz Ojo nama manja. Ustaz Ojo. Bukan. Ustaz ya manja. Ustaz Ojo. Yo nama manja. Ya, oh ini ndak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang di jemaah yang dirahmati sekalian, insyaallah pada hari ini ada sedikit talimat mengenai surau-surau berkaitan dengan Pak kita dan dengan surau dari Jemaah Al-Rahman Al-Maram. Insyaallah Tuan Pegawai Penjelas Masjid Surau dari Pos Syarul Azhar atau Syarul akan berikan sedikit talimat ataupun keterangan mengenai surau-surau di tempat kita ini. Sudah tidak mendengar saya segala macam. Silakan Ustaz Syarul Azhar. Ya insyaallah pada hari ini juga Ustaz Syarul Azhar akan menjadi khatib dan imam jemaah kita pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini orangnya. Model no. Duduklah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam waktu dan aktiviti keagamaan dan masyarakat yang boleh kita buat di surau tersebut. Jadi insya-Allah itu sahaja pengumuman